dan kita ada kelapangan waktu. Kadang-kadang nikmat kelapangan masa, kadang-kadang kita terlepas pandang nikmat kelapangan masa. Rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara, kan? Rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Kita duduk ingat lagu nasyid je kan. dulu kita tak tahu pun agak pesan masa lapang, tak ada benda pun sebab kita lapang kan. Sebab kita lapang, kita dulu student mana lapang je. Bila kita makin berumur ni baru kita tahu nikmat tentang masa lapang. So rebutlah nikmat masa lapang sebelum tiba masa sibuk. Sekarang ni baru tahu. Sekarang ni sibuk. Hujung minggu pun jumpa klien. Adalah. So tak apa, kita cuba istiqamah dengan kelas kita. Saya pernah ada jumpa beberapa, saya dapat feedback lah, maknanya tak apa, kita teruskan kelas kita ni. Kalau lepas kita habis kelas faraid pun insya-Allah saya akan teruskan dengan kelas pengurusan ataupun kelas instrumen lah. Cuma style saya akan ajar faraid terlebih dahulu lah, kemudian kita akan masuk saya ingat kita masuk pengurusan selepas habis faraid ni lah. Kemudian kalau nak sambung lagi, kita sambung lah apa-apa yang patut, sebab kelas ni kelas santai secara percuma pada malam hujung minggu sahaja. Selagi ada yang nak melayan saya, selagi itu saya boleh aja teruskan dengan perkongsian kita sama-sama refresh, kita refresh ilmu kita untuk sama-sama faedah untuk kita bersama lah, bukan untuk saya seorang, tapi faedah untuk kita bersama. Saya pun dapat mengulang kaji, dan tuan-tuan dan puan-puan pun dapat bersama untuk menambahkan ilmu ataupun juga untuk mengulang kaji lah. So hari ini kita akan berkongsi sedikit sebanyak tentang munasakhat, tentang kematian berlapis. Tentang kematian berlapis yang di dalam ilmu faraid selalunya kita sebut sebagai munasakhat. Munasakhat ni maknanya nasakh, mansukh. Nasakh maknanya dihapuskan. Selalunya kita, bagi yang familiar, dia familiar dengan bahasa Arab, dia tahulah nasakh. Adanya ayat Al-Quran yang dinasahkan, yang mana berlakunya nasakh mansukh. Berlakunya ada ayat yang dihapuskan tetapi hukumnya kekal, macam tu. So nasakh dia sama je sebenarnya. Nasakh ni kita menghapuskan hak si mati kedua dan seterusnya apabila berlaku kematian yang berlapis. Bahasa mudahnya kita nak kira faraid bagi kematian berlapis lah. Kaedah dia ialah kita terpaksa menghapuskan hak si mati tersebut sebab selepas tu dia mati. Masa si mati yang pertama tu mati, dia hidup lagi. Tetapi kerana pengurusan harta pusaka tidak dibuat kepada si mati yang pertama, maka si mati yang kedua tu dia mewarisi daripada kematian yang pertama. Tetapi hak dia tu perlu dinasahkan, perlu dihapuskan juga kerana dia juga mati. Tapi janganlah terus dihapuskan, kena kira dulu. Kemudian barulah dia ada kaedah dia untuk bagaimana kita nak menghapuskan hak si mati yang seterusnya. Dia berbeza dengan kematian serentak. Saya sentuh sebagai pengenalan ni, dia berbeza dengan kematian serentak. Kematian serentak ni dia berlaku pada waktu yang sama. Pada waktu yang sama, contohnya pada 15 Mac 2022 pada jam 10 malam. So semuanya mati pada tarikh yang sama. Sama ada berlaku, selalunya berlaku nahas lah, contohnya nahas kapal terbang. Berlaku contohnya 15 Mac 2022 jam 10 malam. Itu contoh
contoh saja. Tapi kalau kematian yang betul-betul serentak setakat pengetahuan saya berlaku pada MH17 lah, pada MH17 tu sijil mati yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara adalah dikira waris ataupun dikira semua yang meninggal itu pada tarikh dan masa yang sama, tarikh dan jam dan minit yang sama. Dalam sijil mati Malaysia ni dia ada tarikh, dia ada jam dan dia ada minit. Dia tak ada saat. Dia sampai minit sajalah. Tapi kes MH17 tu dia mati serentak. Dia bukan mati berlapis. Menyebabkan ada juga melibatkan family yang sama. So dalam kes mati serentak dia masing-masing tidak mewarisi. Sebab dia bukannya mati berlapis ataupun mati selepas 1 minit, mati selepas 1 minit. Tak, dia sama saja, minit yang sama. Walaupun mungkinlah adalah beberapa hakikatnya mungkin ada yang mati lambat sikit. Apa semua kita tak tahulah sebab nahas kapal terbang kan. Setakat ni yang saya jumpa mati dikira sebagai serentak ialah nahas kapal terbang lah. Tapi dalam kes mati lemas ataupun kebakaran ataupun kemalangan, kadang-kadang nampak serentak tetapi dalam sijil mati dia orang berlaku beberapa perbezaan lah, beberapa minit perbezaan kan. Contohnya ada yang meninggal di tempat kejadian, ada yang meninggal sewaktu ke hospital, ada yang meninggal dalam hospital. Dan kalau mati lemas pun kadang-kadang ahli forensik tu dia dapat tentukan siapa yang meninggal terlebih dahulu berdasarkan tak tahulah panas sejuk mayat ke ataupun dia ada ilmu-ilmu kedoktoran. Jadi kita hanya melihat kepada sijil mati itu yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. So dalam kes kita ni, sekiranya berlaku kematian itu walaupun seminit, 2 minit, kadang-kadang ibu mati, kemudian bayi mati, kadang-kadang ialah dilahirkan bayi itu hidup, kemudian ibu pula mati, kemudian bayi pula mati. So itu pun dikira sebagai kematian berlapis. So kita nak belajar hari ni, malam ni tentang pengiraan bagaimana bagi kes kematian berlapis. Secara umumnya, ini secara umum, kematian berlapis ni boleh dipecahkan kepada 3 mengikut Muhammad Ali As-Sabuni. Kematian berlapis ni kita boleh bahagikan kepada 3 kategori. Yang pertamanya, kalau dia melibatkan waris yang sama dan tabaqat yang sama. Kematian pertama dan kematian kedua tu dia waris yang sama. Dia meninggalkan waris yang sama dan tabaqat yang sama. Maknanya si mati meninggalkan isteri dan anak, 5 orang lelaki, 5 orang perempuan. Kemudian salah seorang anak tu pula meninggal ataupun semula suami mati kemudian isteri pula mati. So kita akan tengok contoh kan. Maknanya dia waris yang sama dan tabaqat yang sama. Kita akan tengok huraian yang dibuat oleh Muhammad Ali As-Sabuni. Seorang wafat meninggalkan 5 orang anak, kemudian salah seorang daripada 5 anak itu meninggal dunia. Mana anak itu meninggal? Dia seolah-olah meninggalkan, kalau dia meninggalkan 5 orang anak, kemudian lapisan kedua tu salah seorang anak itu meninggal. Kita boleh kira seolah-olah si mati meninggalkan 4 orang anak. Macam itulah. Yang kedua, waris yang sama tetapi tabaqat yang berbeza. Ini yang akan kita tunjukkan dalam contoh pengiraan kita. Dan yang ketiganya ialah waris yang berbeza, tabaqat dia juga berbeza. Kalau waris berbeza mestilah tabaqat dia berbeza. Maknanya status waris itu berbeza antara si mati pertama dengan si mati kedua. So ini juga adalah kita kena combine, kita kena gabungkan antara kematian pertama dan kematian kedua. Yang kematian yang style yang pertama ni jarang berlaku, tapi kadang-kadang berlaku juga dalam contoh-contoh yang saya lalui. Kadang-kadang kita kira rupanya jawapan dia sama aja, baik kita tak payah kira sebagai berlapis, baik kita kira selapis je. Rupanya ulama dah pun bagi contoh. Kalaulah seorang tu mati,
meninggalkan 4 orang anak, kemudian salah seorang anak pula meninggal, baik kita kira seolah-olah dia mati meninggalkan 3 orang anak. Terus macam tu je, sebab dia akan jadi sama juga. Si anak tu pun dia tidak ada waris lain, dia bahagi juga kepada adik-beradik dia yang lain. So seolah-olahnya mati meninggalkan 3 orang anak, walaupun sebenarnya asalnya 4. Tapi kalau tak percaya, kita boleh buat contoh ni, contoh pengiraan ni. Cuma saya tak bawa contoh pengiraan kategori pertama ni lah. Contoh pengiraan yang lebih detail ada dalam buku saya yang lain lah, buku yang bertajuk Kematian Berlapis. Kalau yang tu saya rasa saya pecahkan kategori kepada 5. Sebab saya bezakan lagi dengan segala contoh-contoh bagi setiap kategori. Yang ni saya hanya pecahkan kepada 3 dan saya bagi contoh bagi kategori yang kedua. Di dalam perintah faraid, ini yang lama ni, dalam perintah faraid, sekiranya berlaku kematian berlapis dalam sijil faraid ataupun perintah faraid sebelum ni, kadang-kadang dia tulis si mati tu dapat kosong. Saya tengok sebelum ni. Tetapi yang ni sebenarnya sudah tidak relevan ni, perenggan ni. Sebab sekarang ni sudah pun keluar arahan amalan. Ini secara pengurusan, bukan kita nak ajar pengiraan faraid lagi. CJ faraid ataupun perintah faraid di Malaysia pada tahun lepas sudah pun dikeluarkan arahan amalan nombor 14 tahun 2021. Bagi yang peguam syar'i mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. JKSM, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, di bawah jawatan kuasa pembinaan arahan amalan, telah pun mengeluarkan satu arahan amalan nombor 14 tahun 2021 untuk menyeragamkan format pengeluaran, pemakaian format perintah faraid bagi kes permohonan pusaka berlapis al-munasakhat. Sebab lain negeri lain sebenarnya dia format. Sebab hakim akan menggunakan ijtihad masing-masing untuk mengeluarkan format perintah faraid bagi kematian berlapis. Maka JKSM mengambil inisiatif bahagian arahan amalan, mengeluarkan arahan amalan supaya sepatutnya Mahkamah Syariah akan mengeluarkan perintah faraid bagi kes munasakhat, bagi kes berlapis, sepatutnya menggunakan format ni lah. Dia tak ada kosong dah, dia just tulis senarai si mati. Sebab kalau sebelum ni setengah-setengah kes saya handle tu, walaupun dah keluar perintah faraid secara berlapis, dia orang masih lagi confused. Dah keluar dah perintah faraid, tapi orang awam masih lagi confused. Contohnya si mati pertama nama dia Muhammad, si mati kedua Ibrahim. So kalaulah CJ faraid keluar macam tu, si mati satu nama Muhammad, si mati kedua nama Ibrahim, perintah faraid itu sebenarnya untuk membahagikan harta pusaka Muhammad, bukan harta pusaka Ibrahim. Tapi ada juga orang awam, dia memahami bahawasanya pusaka Ibrahim pun ada juga sekali dalam ni. So harta pusaka Ibrahim pun dibahagi mengikut CJ faraid tersebut. Bukan, dia mana ada CJ faraid untuk 2 orang. CJ faraid setiap si mati satu CJ faraid macam tu. Setiap si mati satu saja perintah faraid. Dia senaraikan 2 tu sebab selepas Ibrahim tu selepas siapa nama tadi saya tak ingat nama si mati satu tu, lepas tu nama si mati 2 tu bukannya pusaka si mati 2. Dia si mati 2 tu dia mati selepas Muhammad contohnya tadi. Ibrahim tu mati kedua tadi contohnya. So kalau pusaka Ibrahim tu sendiri, dia kena buat perintah faraid bagi Ibrahim lah. Yang ini nombor satunya si mati nama Muhammad, nombor 2 nama Ibrahim. So untuk pusaka yang atas nama Ibrahim, kena buat perintah faraid yang Ibrahim punya. Dia tak boleh sebab ada 2 nama si mati, dia ingatkan perintah faraid ni untuk kedua-dua si mati. Si mati Muhammad pun bahagi macam ni, si mati nama Ibrahim pun bahagi macam ni. Itu tak betul lah. Salah memahami. Perintah faraid dah keluar pun salah faham juga. Kalau tak keluar tu lagilah tak tahu. Ini dah kira dah keluar pun tak faham. Tak faham perintah faraid tu. Jadi perintah faraid yang dikeluarkan pada tahun 2021 ini adalah lebih lengkap kerana dia akan mengandungi nama penuh si mati, kesemua si mati.
dia akan tulis si mati 1, si mati 2, si mati 3. Saya pernah buat sampai si mati 15 lah setakat ni. Kira tu mungkin lebih pada 15 lah, tapi maknanya yang dibawa ke mahkamah syariah sampai 15 lah. 15 dah lah di kampung baru kan. Kemudian dia akan tulis nama penuh ahli waris dengan nombor kad pengenalan. Kemudian yang ni yang saya suka ni, sebab dia adanya hubungan ahli waris dengan si mati. Sesetengah perintah faraid dia tak tulis hubungan ni, menyebabkan berlaku confuse di antara cucu. Kenapa aku sebagai cucu si mati aku dapat sikit, sedangkan sepupu aku cucu juga. Tapi sepupu lah maknanya, dia sama dia tu, maknanya daripada ayah yang lain tapi daripada mak yang lain. Kan, sebab harta atuk tapi dia dapat banyak, aku dapat sikit. Kadang-kadang sama-sama sepupu ni dia tak faham. Walhal mereka ini menerima secara berlapis dan memang akan jadi berlainan, sebab siapa yang mati dulu, mak engkau mati dulu ke, ayah engkau mati dulu ke, semua itu akan menyebabkan walaupun sama-sama cucu tapi dia akan jadi berbeza. Tapi kalaulah dalam perintah faraid tu dia tak tulis hubungan dengan waris dengan si mati tak ditulis, kita nak explain pun jadi susah. Yang tak pandai kira faraid lagi lah tak boleh nak explain. Kita yang kira pandai faraid ni pun saya boleh explain, tapi kadang-kadang dalam perintah faraid tak ditulis, menyebabkan susah sikit orang awam nak terima. Bahagian faraid yang diterima mesti tulis lah. Cuma hubungan ahli waris dengan si mati ni, sebelum ni bukan semua negeri ada, tapi selepas dikeluarkan arahan amalan ni, saya harap semua negeri mahkamah syariah akan seragamkan lah. So ini dia akan jadi macam ni lah. So kalau ni lebih kurang dia punya wording dia. So dia akan tulis harta pusaka gemulah 1. Kalau tulis si mati 1 pun tak kisahlah, tapi maknanya ini yang dibuat oleh JKSM menggunakan istilah gemulah. Allah yarham ataupun Allah yarhamah. Tapi digunakan gemulah. Gemulah, tak apalah gemulah buat. Tapi maknanya kalau dia tulis macam ni, ini maknanya perintah faraid itu secara berlapis. Perintah faraid itu hanya relevan bagi harta atas nama gemulah 1 ini sahaja. Kalau nama sini Muhammad lah. Kalau Ibrahim kat sini, Ibrahim bukan harta Ibrahim, harta Muhammad. Cuma lambat sangat nak dibahagikan harta pusaka Muhammad, sehingga matilah pula Ibrahim, sehingga matilah kat sini Hasan, sehingga matilah pula kat sini Sabariyah kan, contohnya lah. Jadi tak apalah mati berlapis-lapis pun, tapi yang pentingnya kalaulah gemulah 1 tu nama dia yang tu, itu hanyalah untuk harta pusaka gemulah 1 itu sahaja. Yang gemulah 2, gemulah 3 ni kalau dia ada harta lain, kena buat perintah faraid yang lain. Sebab ini dia mewarisi daripada gemulah 1, kemudian dia pula mati. Macam tu. Itu cara untuk memahami perintah faraid. Dan kalau kita tengok perintah faraid macam ni, maknanya dia adalah kematian berlapis. So yang saya kata dia ada tulis hubungan tu kat sini. So bila dia tulis kat sini hubungan, nama kemudian hubungan, so kita nampak jelas lah berapa kali. Contohnya dekat sini ni anak perempuan contohnya kita kata nama apa? Nama Kalsum. So Kalsum menerima banyak kali lah, contohnya dia adalah anak perempuan kepada gemulah 2, dia adalah saudara perempuan seibu sebapa kepada gemulah 3, dia adalah anak perempuan gemulah 4. Mana 3 kali dia terima. Mestilah bahagian dia banyak berbanding dengan yang ni pun 3 kali juga terima. Sebab dia bila berlapis ni ada yang terima sekali, ada yang terima 2 kali, ada terima 3 kali. Itulah yang akan nampak jelas cucu tadi dia terima berapa kali. So macam ni dia pun terima 3 kali 2 kali. Saudara lelaki seibu sebapa gemulah 3 dan anak lelaki gemulah 4. Ini contohlah, betul ke tak ada kes ni saya tak pastilah ni. So benda ni sangat penting lah, benda ni sangat penting bagi saya sebab kita boleh explain kepada waris dengan lebih jelas lah. So kita akan tengok mungkin ada lagi yang tak berapa jelas. Kenapa pula benda tu penting? Yalah kalau yang tak familiar baru saja nak belajar, memanglah kadang-kadang tak jelas lagi kenapa tu. Dari segi pengurusan,
sekiranya tidak dibuat secara munasakhat, ini pun dulu lah. Tapi sebenarnya ini pun kadang-kadang kita boleh dapat perintah jualan. Kalau kita sudah pun dapat LA apa surat kuasa mentadbir, kemudian berlaku kematian selepas daripada LA itu dah ada senarai waris, kadang-kadang kita juga boleh buat sebagai wakil diri saja sebenarnya. Tidak perlukan kepada kita refresh perintah faraid setiap kali berlaku kematian. Dia jadi tidak praktikal pula. jadi rumit pula kalau setiap kali berlaku kematian kita mendapat perintah faraid yang baru, jadi kadang-kadang merumitkan untuk pentadbiran atau pusaka. Maka sebenarnya perintah jualan ataupun perintah pembahagian itu boleh dibuat dengan kita mendapat affidavit persetujuan daripada wakil diri kepada waris seterusnya. Ini peringkat pentadbiran high court lah ni. Ini pun saya kena update dalam buku akan datang lah. Dia tidak memerlukan pun kepada sijil faraid yang berlainan. Dia memadai kadang-kadang dengan kita hanya mendapatkan persetujuan daripada wakil diri salah seorang waris daripada kematian yang seterusnya lah. Sebab kita dah dapat LA, kita dah dapat surat kuasa mentadbir bagi yang mula-mula tu dah betul. Contohnya lah. So ini yang saya kata tadi, Muhammad Ali As-Sabuni membahagikan 3 keadaan al-munasakhat. Ni yang pertama ni. Ahli waris yang kedua adalah mereka yang juga merupakan ahli waris yang pertama. Si mati satu, meninggalkan sekian-sekian waris, kemudian salah seorang waris itu meninggal. Jadi dia tidak berubah. Masalahnya tidak berubah dan cara pembahagian warisannya pun tidak berbeza. Kadang-kadang kita kena try sendiri macam ni. Kita kena try sendiri baru kita tahu. Kita kira 2 kali 5 rupanya sama dengan 5 kali 2. Misalnya ada seorang wafat dan meninggalkan 5 orang anak, kemudian salah seorang daripada 5 anak itu meninggal dunia. Tetapi yang meninggal itu tidak mempunyai ahli waris kecuali saudaranya yang 4 orang. Maka seluruh harta warisan yang ada hanya dibahagikan kepada keempat-empat anak yang tinggal. Seolah-olah ahli waris yang meninggal itu tidak ada dari awalnya. Walhal mula-mula tu 5 orang anak dia. Tapi salah seorang anak tu mati pula selepas tu. Jadi mudah kiranya dia kira macam seolah-olah si mati tu meninggalkan 4 orang anak sahaja. Kita terus je buang. Tapi kalau kita tak percaya, cubalah kita buat. Kita buat yang 5 tu kita kira, kemudian kita matikan pula, kemudian meninggalkan waris yang sama. Sebenarnya ulama dah sebut, cuma kita kadang-kadang tak perasan, kita kira jugalah sekali, betul rupanya apa yang Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ni tulis. Bukan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, dia tulis sebenarnya, ulama lain pun ada juga saya jumpa. Dan saya pun dah test yang ni lah. Memang betul lah. Keadaan kedua, ahli waris daripada si mati yang kedua adalah ahli waris daripada si mati yang pertama, namun ada perbezaan dalam hal jauh dekatnya nasab mereka terhadap pewarisan. Ini contohnya yang saya bawa dalam buku ni lah. Bila meninggalkan waris yang sama tapi status yang berbeza. Si mati meninggalkan isteri dan anak. Kemudian salah seorang anak itu mati dan meninggalkan adik-beradik dan ibu dia lah. So still waris yang sama sebab si mati itu dia bujang, dia tidak ada isteri dan tidak ada anak-anak. Tetapi walaupun waris yang sama tapi status dia berbeza. Kerana tadi adik-beradik dia tu menjadi anak-anak kepada si mati satu. Sekarang ni untuk kes yang kedua, adik-beradik dia sudah menjadi adik-beradik. Saudara seibu sebapa lelaki, saudara seibu sebapa perempuan. Isteri tu dia jadi ibu. Isteri kepada si mati pertama, ibu kepada si mati kedua. Tapi orang yang sama, tapi status berbeza. Ini yang saya kata sebagai waris yang sama tapi tabaqat dia berbeza. Status dia adalah berbeza. So dia kena kira secara jam'iyah lah. Kita kena gabung. Yang ketiga ini confirm lah berbeza kerana meninggalkan ahli waris yang berbeza. Si mati ini tak bagi contoh. Si mati meninggalkan anak dan isteri, kemudian anak dia tu mati meninggalkan anak dan isteri pula. Memanglah anak itu sudah menjadi cucu kepada si mati yang pertama, isteri itu adalah menantu
kepada si mati pertama. So waris tu akan jadi bertambah. Dalam yang kedua ni waris tak bertambah tapi posisi dia tu berbeza menyebabkan dia akan dapat perbezaan lah. Tapi yang ni confirm lah sebab bertambah lagi waris kerana meninggalkan waris yang berbeza. Jadi tabaqat dia juga adalah berbeza. So ini secara ringkas tiga situasi lah. So macam mana kaedah munasakhat ini? Kaedahnya ialah yang pertama kita kira satu persatu lah. Kita melakukan tasheh bagi si mati satu. So kita jangan confuse dengan masalah tu, kita pecahkan masalah itu satu demi satu. Kadang-kadang masalah tu datang dia serentak. Orang yang bertanya ni dia bukannya susun soalan dia. Dia bukannya susun. Dia cerita lepas tu yang ni mati tahun ni, yang ni mati tahun ni. Kadang-kadang yang dia cakap mati kali kedua tu sebenarnya kematian yang keempat. Ada dah mati sebelum tu pula. Dia tak susun. Orang yang bertanya ni dia tak susun. Saya pun ada lagi yang dalam messenger saya tu saya tak sempat nak jawab. 4 lapis kematian. Dua soalan yang berkaitan dengan soalan berlapis saya tak sempat nak jawab. Ialah satu tu 4 lapis kematian, satu tu 5 lapis kematian. Saya bukannya ditugaskan untuk menjawab soalan kan. Kalau tanya selapis tu saya boleh jawab on the spot lah. Kalau tanya berlapis ni saya kena ambil at least kena ambil pen dan kena ambil kertas lah untuk conteng. Tadi masa sambil-sambil tunggu anak-anak saya makan, hari ni kita belanja anak-anak makan kat luar tu kat restoran, sempatlah saya conteng dekat dekat menu buku dekat resit ke apa tu, tapi sekadar 2 lapis saja, tak sempat lagi nak habiskan 4 lapis. Aduhlah. So mungkin akan lambat lagi saya jawab kalau ada yang bertanya saya yang berapa lapis lah. Ada yang saya tak jawab pun, kalau rumit sangat saya tak jawab lah. Sebab kalau semua soalan saya nak jawab jadi unfair juga lah. Sebab setengah-setengah tu saya charge. Kalau ya berlapis banyak sangat saya charge lah. Baru ni dalam 11 lapis. Saya charge lah, saya ambil sedikit charge lah untuk saya kira. Sebab unfair kalau selalu saya kira semua. Sebab dia pun charge pada klien dia juga. Kan dia charge pada klien, saya charge lah kat dia pula. Sebab yang bertanya tu peguam syar'i. Adalah. So, bila kita dapat soalan tu, kita kena analisis dan kita kena pecahkan mengikut setiap kematian. Selalunya kita akan lukis gambar rajah keluarga dan kita akan tanda pangkah bahagian yang mati. Bila kita buat gambar rajah keluarga, apa yang saya buat, yang lelaki tu kita buat tanda 4 segi, yang perempuan kita buat tanda bulat. Itu normal mengikut yang mengamalkan faraid ini selalunya dia buat gambar rajah macam itulah. Yang lelaki dia buat petak, yang perempuan dia buat bulat. Kemudian kita akan pangkah. Pangkah tu menunjukkan mati. Bila kita pangkah, kemudian kita tulis tarikh mati dia tu. Kita tulis tarikh mati meninggalkannya tu. So gambar rajah kita tu akan jadi berpecah-pecah lah. Sebab kalau ada 4 lapis, 5 lapis, kemudian barulah kita akan tahu, okey ini si mati satu berdasarkan tarikh mati tadi. Si mati satu kat sini, si mati 2 kat sini, si mati 3 kat sini, si mati 4 kat sini. So si mati satu meninggalkan siapa warisnya, si mati 2 siapa, si mati 3 siapa, si mati 4 siapa, contohnya. So kita akan buat pengiraan bagi setiap si mati tu. Kita buat relax aja biar kita faham. Biar kita faham setiap kes tu. So kita akan buat tasheh satu persatu, tasheh si mati satu. So setiap waris mendapat haknya, settle. Tasheh si mati 2, setiap waris mendapat haknya. Sebab kita hanya nak bagi contoh 2 je lah. Dan seterusnya lah. Tasheh si mati 3, tasheh si mati 4 dan seterusnya. Dan setiap waris itu mendapat haknya. Kemudian kita bandingkan. Kita bandingkan antara bahagian si mati 2 perolehi dalam kes kematian yang pertama tadi. Berapa dia dapat dalam kes kematian yang pertama dengan tasheh dalam masalah kedua. So selalunya kita akan buat bulat, tapi kalau dalam bentuk Excel saya akan buat warna lah, saya akan warna hijau. Dulu saya buat warna kuning, tapi bila saya print tak nampak warna kuning. Kecuali saya print warna. Selalunya kita print hitam putih. Kita buat warna kuning, bila kita print hitam putih, tak nampaklah kuning tu, jadi macam putih juga. Jadi saya buat warna hijau sekarang ni
untuk menampakkan ada sedikit lorekan kat situ supaya kita bila kita print hitam putih pun kita ada nampaklah warna tu. Kalau conteng selalunya kita buat bulat lah. Kita buat bulat dan kita buat arrow. Sebab kita akan lihat bagaimana kita nak nasahkan hak si mati dua semasa dia dapat dalam kes yang pertama, dalam masalah yang pertama. So kita akan tengok selepas ni. Ini aja cara dia. Dan tak kiralah berapa lapis sekalipun, cara dia sama. Tapi bila melibatkan banyak lapis ni, selalunya angka tu akan jadi besar dan kita kena berhati-hati. Kalau kita tak berhati-hati, kadang-kadang orang mati pun ada hak juga. Padahal dah mati dah. Sebab tu kita buat hitam yang mati tu. Ataupun setengah ustaz dia ajar macam-macam warna lah. Itu tak apa, itu teknikal je. Buat hitam mudahlah, hitam mati, warna hitam. Kalau saya warna hitam lah. Pangkah pun tak apa. Tapi pangkah tu kadang-kadang bermaksud bukan waris. Tidak terhalang tu semua. Jadi bagi saya kalau mati kita buat hitam terus. Olah kita tidak tersilap lah. So ini contoh dia. Contoh kes munasakhat adalah seperti berikut. Si mati meninggalkan isteri, seorang isteri, 2 anak perempuan dan 9 anak lelaki. Ini memang contoh betul ni saya buat ni. Dia memang ramai anak. Alhamdulillah si mati ni ramai anak. Meninggalkan seorang isteri, 2 anak perempuan dan 9 anak lelaki. Selepas itu anak lelaki yang pertama mati, meninggalkan ibu. Isteri bagi tadi lah, isteri bagi si mati yang pertama. Tapi si mati kedua ni mereka anak, tapi dia belum ada isteri dan belum ada anak-anak, so dia hanya meninggalkan ibu dan 10 orang adik-beradiknya tadi. Kadang-kadang dia sebut macam ni je, 10 orang adik-beradiknya tadi. So adik-beradik dia ni lelaki ke perempuan? Kita rujuk pada soalan tadilah, fakta yang tadi tu kita tahulah. Bila dia kata 10 maknanya ni anak lelaki, jadi anak lelaki sini dia akan jadi 8 lah. Kan, 8 anak lelaki, maknanya 8 adik-beradik lelaki, 2 adik-beradik perempuan dan seorang ibu. Betul lah, 10 lah adik-beradik yang dia tinggal. Sebab 8 campur 2, 2 campur 8. Tadi sebelah adik-beradik, sebelah anak, dia yang mati, yang sulung lelaki tu mati. Kadang-kadang orang tanya macam ni je, dan 10 adik-beradiknya tadi, adik-beradik ni kita pun dia dikonfirm adik-beradik lelaki ke perempuan. Tadi dah cakap tadi. Itulah kena faham. Kena faham soalan tu, kita yang kena pecahkan. So adik-beradik dia kat sini bermaksud 2 adik-beradik seibu sebapa perempuan dan 8 adik-beradik seibu sebapa lelaki. Dan seorang ibu. Ni adalah tadi ibu kat sini. Kalau soalan yang lebih ringkas, selepas itu anak lelaki yang pertama tadi mati meninggalkan waris-waris yang sama. Lagilah pening kita, waris-waris yang sama tu siapa? Itu lagilah kita kena betul-betul pandai untuk analisis soalan tu. So perincian tentang langkah-langkah pengiraan ini adalah seperti berikut. Yang pertamanya kita tashihkan masalah si mati yang pertama dengan memberikan hak pewarisan kepada setiap ahli warisnya, termasuk ahli waris yang meninggal dunia. So kita ignore dulu yang anak sulung tadi meninggal dunia, kita buat seolah-olah dia juga hidup lah. Sebab masa si mati pertama, si mati kedua tu masih lagi hidup. Jangan kita terus buang. So kita masukkan juga dia. So dalam kes ini waris si mati satu ialah seorang isteri, 2 orang anak perempuan dan 9 orang anak lelaki. Kita buat macam tu dulu. So kita kira aja dulu. So dalam masalah pertama ni, sebab itulah style kira saka saya ni, saya tulis satu persatu, anak lelaki 1, anak lelaki 2, anak lelaki 3, 9 anak lelaki, kita tulislah satu persatu. Jangan kita tulis 9 anak lelaki. Kalau kita tulis 9 anak lelaki, kita jadi confused. Sebab salah seorang anak lelaki tu mati. Sebab itulah kaedah yang saya buat. Walaupun selapis pun kita tulis seolah-olah kita nak kira banyak lapis. Jadi mudah. Kita tulis saja. Kalau 9 pun 9. Penat pun penat lah. Kita tulis satu persatu. So, meninggalkan isteri, meninggalkan 2 anak perempuan. Kita tulis sebagai anak perempuan 1, anak perempuan 2. Kita boleh tulis nama lah kalau kita tahu tu. Tapi kalau kita tahu pun tak apalah. Dan meninggalkan 9 anak. So, anak lelaki 1, anak lelaki 2, anak lelaki 3, sampailah anak lelaki 9.
So isteri dapat 1/8. Sebenarnya sini 1/8 lah. Kadang orang tak faham sini kenapa tak tulis 1/8. Sama aja sebab 8 ni sudah pun menjadi asal masalah. Sebab ada isteri dengan anak aja kan. So isteri dapat 1/8, anak-anak dapat baki. Bakinya ialah 7/8. Jadi 7 lah. Sebenarnya boleh juga 7/8. Tapi saya dalam gambar rajah jadual ni saya buang per tu. Sebab per tu saya kira sebagai sudah menjadi asal masalah. Asal masalah ni ialah 8. So isteri mendapat 1. So anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan tu mendapat 7/8 dibahagikan secara asabah bil ghairi, kerana mereka ini adalah waris-warisnya setaraf, yang mana anak lelaki mendapat 2 bahagian berbanding dengan anak perempuan yang mendapat 1. Wallahu alam kan. Wallahu alam, sebab tak reti nak kira, wallahu alam terus. So macam mana kita nak pecahkan 7/8 tu kepada 11 orang adik-beradik ni, 11 orang anak. 11 orang anak ni macam mana kita nak pecahkan 7/8? Maka kat situlah kaedah kirasakah saya ni. Saya tak conteng kat sebelah kiri ni. Saya tak conteng kat sebelah kiri. Saya buat satu kolom yang lain yang saya namakan sebagai juzuk saham, dan dia tak perlu nak kira 9/2 jadi 18, kemudian 2/1 jadi 2. So 18 tambah 2 jadi 20. Tak payah. Bila kita buat macam ni, kita tulis saja saham masing-masing, juzuk saham tu kita tulis. So anak perempuan 1 sebab juzuk dia adalah 1. Saham dia 7 tapi dijuzukkan kepada 1. Yalah sebab dia seorang kan. Perempuan kan 1, 1 dia punya nisbah dia. Lelaki ni 2. So kita lihat je 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. So kita tambah saja. Tambah. Betul lah ni. 9/2 18. Tambah 2 jadi 20. So jumlah juzuk saham dia ialah 20. Tulis je 20. Tak ada masalah. Tulis je macam ni. Kemudian tasheh pada kolom seterusnya. Dan kita nampak kat sini angka 20 ni dia tak boleh nak dikecilkan dengan 7 lah. So kita maintain saja. So 8 darab 20 adalah 160. Ini adalah ulang kaji bagi selapis ni. Tak masuk lagi munasabah ni. 8 darab 20 160. 1 darab 20 20. 20 per 160. Sama lah dengan 1/8. So yang ni 7 ni jangan darab 20 sebab dia pecah juzuk ni. So 7 darab 1 jadi 7, 7 darab 1 jadi 7, 7 darab 2 jadi 14. So semua ni 14. So kita nampak betul lah anak lelaki 2 kali ganda daripada anak perempuan. So anak lelaki dapat 14 per 160, anak perempuan dapat 7 per 160. Dia memang boleh kecil dengan sifir 2 pula lah, tapi 7 per 160 ni tak boleh nak kecil lah. Tapi dalam faraid kita maintain pembawah yang sama. So, ini bagi masalah yang pertama, selesai. Selesai bagi masalah yang pertama. Kalau tak percaya, tambah semua ni, kita akan dapat 160 lah. So, ini saya explain lah, 1/8 apa semua tadi itulah. So, kemudian kita memperincikan masalah baru, khususnya yang berkenaan dengan si mati kedua, tanpa mempedulikan masalah yang pertama. Yang kedua tu kita buat. Kita ignore dulu yang kematian pertama, kita buat pula yang kedua seterusnya. So dalam kes ini, si mati dua ialah anak lelaki pertama dan meninggalkan waris-waris yang sama. Tapi tabaqah dia lain. Hubungan dia lain. Iaitu dia meninggalkan ibu, 2 orang saudara seibu sebapa perempuan dan 8 orang saudara seibu sebapa lelaki. Sebab yang anak-anak tu dah jadi adik-beradik dia. So pengiraan faraid bagi si mati 2 adalah seperti berikut. Ibu mendapat 1/6 kerana si mati meninggalkan lebih 2 orang adik-beradik. Sebab dia mati bujang, jadi bilangan adik-beradik dibilang, dalam ni memang dibilang dan dapat pun. Tidak terhalang pun sebenarnya sebab tak ada bapa. Bapa mati sebagai si mati 1. So adik-beradik lelaki dan perempuan mendapat baki iaitu 5/6. So masalah yang kedua ni, so si mati 2 duduk kat sini lah sebab kita nak sambung. Kita boleh nampak tadi dia adalah anak sulung. Anak sulung, so dia yang mati, so kita bol kat sini ataupun kita boleh letak pangkah tepi dia tu kalau nak letak. Tapi saya bol kemudian saya hitamkan lah, ini saya tulis kosong.
Kosong pun boleh tulis. Dulu saya buat kosong ni. Ini style dulu ni. Ini style dulu ni. Sekarang saya buat hitam. Saya buat hitam lah, lebih nampak jelas. Tak apalah, style-style masing-masing lah ni. Pangkah pun boleh, kosong pun boleh, hitam pun boleh. Cuma style saya sekarang saya buat hitam lah. Ini style lama lah ni. So si mati dua dekat sini lah sebab dia kita ambil daripada yang sebelum tadi, dia adalah anak yang pertama. So bila dia mati, dia hanya meninggalkan ibu, isteri tadi jadi ibu, so anak perempuan jadi saudara si ibu sebapa perempuan satu, saudara si ibu sebapa perempuan dua, dan dia ada 8 lagi saudara si ibu sebapa lelaki dia lah. So ibu dapat 1/6, saya buat 1 saja, 1/6. So yang ini adalah ansabah bil ghairi kerana adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan adalah waris yang setaraf, menghabisi secara taksib, secara 2 nisbah 1, so 5/6. Dia akan jadi pecah lah kat sini, tak boleh nak merge sebab dikerat oleh si mati. So macam mana 5/6 nak dibahagikan kepada 10 orang? 2 nisbah 1, wallahualam. So 5/6 nak dibahagikan kepada 10 orang ni, kita pecahkan dia kepada saham dia lah. Ni style saya, kita buat juzuk saham. Kalau yang style lain dia tulis kat tepi ni. Tapi style saya tak payah nak kali, tak payah nak darah. Kita just tulis satu-satu. So anak saudara si ibu sebapa perempuan 1/1, yang lelaki ialah 2/2/2, 2/2/2/2/2. Dan kita jangan tertulis 2 dekat si mati ni. Sebab dia mati, kita cepat-cepat tulis kosong. Kita cepat-cepat kita buat hitam. So jadi kita pun tambah semua-semua ni 2/2/2/2. Kat sini dia sudah pun menjadi 18. Maka 18 dengan 5 ni dia tidak boleh dikecilkan. Maka kita darab 6 darab 18 jadi 108. 1 darab 18 jadi 18. 18/108 ni bersamaan dengan 1/6 lah. So yang ni 5, jangan kita darab 18 sebab kita sudah juzukkan dia. So 5 darab 1 jadi 5, 5 darab 1 jadi 5, 5 darab 2 jadi 10. So setiap saudara si ibu sebapa lelaki ni dapat 10/108, saudara si ibu sebapa perempuan dapat 5/108, ibu dapat 18/108. So settle 2 masalah. Masalah 1 settle, masalah kedua settle, dan macam mana kita nak gabungkan menjadi munasakhat. Kita nak buang yang si mati 2 dapat daripada masalah pertama ni, kita nak gabungkan jadilah satu pengiraan munasakhat. Itu yang kita nak belajar malam ni sebenarnya. nak habis dah masa. So ini saya bagi pengiraan tadi. So kita bandingkan antara bahagian si mati 2 dalam masalah yang pertama dengan pentashihan. Tak tahulah jadi pentashihan. Tak tahu dari bahasa Melayu daripada bahasa Arab. Masalah dan para ahli warisnya adalah masalah yang kedua. Okey, kita tengok. Tapi ini sebab banyak sangat kolom, jadi dia tak sempat nak habislah. Dia tak sempat dia tak muat untuk tulis secara detail. Mungkin orang lain yang lebih pandai boleh buatlah. So yang saya nak ceritanya, bila dia ni si mati anak lelaki 1 ni, dia sebagai si mati 2, maka kita perhatikan jumlah yang dia dapat. Jumlah yang dia dapat kat sini adalah 14/160. Tashih dalam masalah kedua ialah 108. So apa yang kita perlu perhatikan ialah 2 angka ni. Angka 14 dengan angka 108. Selalunya kita akan buat bulat lah. Cuma dalam kes ni saya warnakan sebagai hijau. Warnakan sebagai hijau supaya kita print tu dia ada lorekan dia tu. So antara 14 dengan 108, 14 ni kita perlu nasahkan dia sebab dia tak boleh nak dibawa dah sebab dia mati juga. Dia perlu diberi kepada ahli waris yang lain yang 14 ni. Tapi pecahan dia sudah jadi besar. So macam mana kita nak kira munasakhat dia ni antara 14 dengan 108 ni, maka kita cari FSTB dia, kita cari faktus punya terbesar. Faktus punya terbesar antara 14 dengan 108 ialah 2. Ini matematik lah. 1 adalah boleh, 1 ni memanglah sentiasa boleh lah. 2 pun boleh, 2 boleh masuk dengan 108 dan 2 boleh masuk dengan 14.
Jadi kita tulislah nombor 2. 2 adalah FSTB dia ni, tak boleh dah sifir 3, tak boleh sifir 4, tak boleh sifir 5, tak boleh 6, tak boleh sebenarnya. So 14 bahagi 2 dia akan jadi 7, 108 bahagi 2 dia akan jadi 54. So yang ini dia saya tak buat dekat sini. Cuma saya buat dia punya dalam buku tu saya buat lebih detail pada muka surat, pada muka surat yang ni, pada muka surat 17. Tapi saya buat yang ni pun dia jadi dia jadi memanjang macam ni, dia tidak jadi melentang lah. So saya pun tak tahu macam mana saya nak pusing balik ni. So dekat sini kita tengok angka 14 ni dengan angka 108, FSTB dia 2 pun saya tak tulis, sepatutnya saya tulis kat sini 2 supaya lebih jelas. 14 bahagi 2 dapat 7. 108 bahagi 2 dapat 54. Ini kalau tak faham pun saya minta maaf lah, sebab itulah kena masuk kelas berasing. Tapi at least nampak cara dia tu. 108 bahagi 2, FSTP dia 2, dapat 54. Kita tulis 54 ni pada lajur yang tasihih pertama ni. 14 bahagi 2 dapat 7, so kita tulis angka 7 pada lajur tasihih yang kedua. So kita angka kat sini ni kita faham lah apa maksud dia, sebab dia dibahagikan dengan angka FSTB tadi, faktor sepunya terbesar. Apa itu faktor sepunya terbesar? Faktor sepunya terbesar ni maknanya kita nak tahu antara angka 14 dengan angka 108 ni, apakah angka yang sepunya dia. Dalam kes ni sepunya dia adalah angka 2. Itu saja yang terbesar dia. Kalau ada angka lebih besar, kita buat lebih besar lah, tapi tak ada. 2 je yang paling besar. Jadi kita bahagi dengan 2. 108 bahagi 2 dapat 54, 14 bahagi 2 dapat 7. So bila kita dapat angka kat sini 54, untuk dapatkan munasakhah dia, kita darab yang tasihih kat sini. 160 ni darab 54. Sebab tu kalau kita buat dengan Excel, kita boleh buat, kalau pandai lah, kita boleh buat formula terus. Maknanya petak ni darab dengan petak ni. 160 darab 54, maka dia dapat 8640. Maka semua yang kat sini kita darab dengan 54. 20 darab 54, 1080. 7 darab 54, 378. Ini pun 7 darab 54, 378. Ini jangan 14 darab 54 sebab dia dah mati. Maka kita maintain dia kosong. Ataupun patutlah saya sekarang saya buat hitam. Jangan, kalau kita cuai kita akan darab juga 14 darab 54. Orang mati dah kita ignore lah. Dia jadi kosong lah. So 14 darab 54 dapat 756. Sebenarnya dia 2 kali ganda daripada 378 lah. So yang lain pun akan maintain lah. 756 semua. Sebab ini adalah di lajur untuk tasihih yang pertama. So yang tasihih yang kedua ni, kita darab dengan ke-7 lah. 108 ni kita jangan darab yang ke-7 sebab dia sudah pemunasakhah 8640. So kita ignore dia juga. Yang kat sini 18 darab 7 jadi 126. Macam tu. Kenapa darab apa semua tu, itu payah pula saya nak cerita. Kalau pandai matematik boleh cerita. Sebenarnya kita nak perbesarkan pembawah. Kenapa darab tu boleh jadi betul? Betul lah sebab ulama yang kira, ulama yang keluarkan kaedah ni. Sebab kita sebenarnya konsep dia kita nak perbesarkan pecahan tu. Memang kita kena darab macam tu. Kita faham macam tu sajalah. Kita tak payahlah nak petikai kenapa pula kena darab apa semua itu. Itu orang yang lebih mahir boleh lah. Sebab yang mahir matematik dia boleh faham nanti. Sebenarnya kita nak perbesarkan pecahan itu je. Kita ikut je konsep. Kalau saya belajar dengan Ustaz Muhammad Halim, kenapa 18 kena darab 7? Sebab ulama cakap macam tu, kita ikut je lah. Macam tu. Kenapa 160 darab 54, kenapa nak darab macam tu? Sebab ulama ajar macam tu, kita ikut je lah. Sebab kita tak kerti. Ini pun bukan saya reka, ulama Faraidah reka. Cuma saya buat dalam bentuk kolom dan row supaya lebih mudah faham dalam bentuk kita lah. Sebenarnya kita nak perbesarkan pecahan. Pecahan bawah dia akan jadi 8640. So 18 darab 7 dapat 126, 5 darab 7 dapat 35. So kita tambahlah sebab dia ni dapat dua sisi. Satu sebagai anak, ini bukan anak, ini satu sebagai isteri, satu sebagai ibu. Yang ni satu sebagai anak, satu sebagai adik-beradik perempuan. Yang ni satu sebagai anak, satu sebagai adik-beradik lelaki. Berarti dia tambah tu sebab dia dapat dua tapai, dua angle,
dua sisi. So yang ni 5 darab 7, 35, yang ni 10 darab 7, 70. Ini memanglah dia 2 kali ganda aja. So tasheh kita ialah kita tambahlah 1080 tambah 126 dia jadi 1206. 378 tambah 35 jadi 413. Yang ni kita follow lah sebab dia sama aja. 413, yang ni kosong. Yang ni 756 tambah 70, 826. So kita akan selalunya kita akan semak dan kita akan kira lah kat sini ni. 1206 tambah 413 tambah 413 tambah ini, kita akan dapat jumlah kat sini sama 8640. Maka betul lah kalau kita guna Excel, kita boleh buat semakan dengan lebih cepat lah, kita auto sum saja. Tapi kita delete balik sebab kita tak nak perkataan 8, langkah 8640 ni keluar. Sebab dia dah keluar kat sini, kita just nak buat semakan saja. So kita pun dapatlah jawapan dia. Sebab itulah dalam kes berlapis, pecahan dia dah jadi besar. So isteri si mati pertama tu, bukan si mati, mana isteri si mati bagi kes yang pertama iaitu ibu bagi si mati kedua, dia dapat 1206 per 8640. Anak perempuan dapat 413 per 8640. Anak lelaki dapat 826 per 8640. So dia boleh pecahkan lah ni kepada si V2 apa semua, tapi 413 ni lah yang menyebabkan tak boleh nak bagi kepada 2 sebab dia maintain sebagai angka ni besar. So kita pun nak faham lah yang ni dapat 2 kali. 2 kali sebab ada penambahan kat sini. Betul lah dia dapat 2 kali lah sebab dia dapat 2 angle. Tadi kita muka surat apa? 136 lah. So, ini yang lebih ringkas tadi lah. So, jawapan akhir dia adalah yang ni lah. Tapi yang ni kita tak nampak lah sebab saya dah ringkaskan petak tu. So, sebab itulah dalam kes yang macam ni, kalau keluarnya perintah faraid, dia akan tulislah kat situ. Yang ni isteri ni contohnya nama dia Zawiyah. So, Zawiyah dalam kes ni dia adalah isteri si mati 1, ibu si mati 2. Dia akan tulis macam tu. Anak perempuan 1 ni nama dia Anis. Anis ialah anak perempuan si mati 1, saudara seibu sebapa perempuan si mati 2. Hubungan tadi barulah kita nampak jelas. Dan bila kita nak buat semakan pun, sebab perintah faraid sekarang menjadi kebiasaannya bila hakim keluarkan perintah faraid, dia akan hantar draft dulu kepada peguam. Dia hantar draft kepada peguam untuk peguam semak. Selalunya dalam tempoh paling-paling itu pun dalam 14 hari peguam patut bagi respon lah sama ada bersetuju dengan draft yang dibuat oleh hakim tu. Sebab hakim pun takut dia tersalah key in dalam sistem, dia tersalah. Sebab affidavit akan jadi panjang berlapis ni, kadang-kadang dia pun ada tersilap. Selalunya yang pengalaman saya, hakim akan bagi draft dulu lah kepada peguam. Tapi kalau peguam pun tak pandai, iakan je lah draft tu. Sebab saya pun ada juga jumpa beberapa kes yang memang silap pun. Dalam kes saya pun kalau tak apalah, kalau silap tu kita akan hantar pula surat dekat mahkamah dan kita buat pembetulan lah. Ketar-ketar kita kalau nak pembetulan ni. Ketar-ketar kita sebab kita yang salah, pandai-pandai pula nak buat pembetulan terhadap draft perintah yang dikeluarkan. Tapi kadang-kadang memang mahkamah pun dia tersilap sebab dia pun banyak kes dan kadang-kadang ialah berlapis kan. Kalau 15 lapis boleh faham lah macam mana lagi kesilapan tu. Walaupun sebenarnya dari sudut teknologinya berlapis ni sudah pernah ada software, tapi software ni dia tidak publish kepada public kerana dibimbangi salah guna ataupun salah key in. Maka software bagi kementerian berlapis ni hanya digunakan di peringkat internal saja, sama ada di peringkat hakim mahkamah syariah ataupun pegawai-pegawai pusaka di JKPTG lah, di unit pembahagian pusaka kecil. Saya tak pasti sama ada dia menggunakan software yang sama oleh pakar IT yang sama ataupun software yang berlainan, saya tak pasti. Tapi dia memang ada software dia lah untuk memastikan.
So apabila kita kira, saya tak ada software, saya tak pernah key in software, saya tak ada, saya tak boleh akses software. Saya hanya kira manual dan kalau kita yakin kita akan buat pembetulan kalau draft tu silap dan akan berlaku perbincangan lah untuk cari di mana berlakunya pengiraan yang tidak sama tadi dan dibuatlah pembetulan dan sebagainya lah. Kalau kita yakin dan sebab kita belajar, kita akan yakin ilmu kita dan akhirnya ada juga kes-kes yang memang hakim akan appreciate lah peguam syar'i yang boleh perbetulkan draft dia kan. Oh betul saya tersilap, saya gini. So kita akan lebih dihormati lah. Hakim tu kenal lah kita. Bukan kita nak suruh hakim tu kenal kita sangat, tapi pentinglah benda tu sebab ada juga saya jumpa kes yang dah keluar perintah faraid pun memang silap. Memang silap lah, bila silap memang naya lah sebab kita kena batalkan perintah terdahulu. Kalau silap dalam masa tempoh draft tadi tak apa, kita boleh buat pembetulan secara administratif. Tapi kalau dah 2-3 tahun silap, kita kena buat semakan lah dia panggil, kena bawa ke mahkamah tinggi untuk batalkan yang lama. Dan ini memang akan menyebabkan kos dan kalaulah terbahagi dah pun mengikut segi faraid yang salah, lagilah nanya macam mana nak refund, jadi banyak isu lah. Sebab itulah ilmu ni kena ada, jangan dah ada software tak payahlah kita belajar. Letih lah. Kalkulator lebih cerdik daripada manusia. Padahal manusia cipta kalkulator. Jadi kita kena faham lah. So ini adalah secara umum kematian berlapis dan saya tidak berniat untuk detailkan kematian berlapis dalam buku Kirosako ni lah. Sebab saya ada buku lain dan saya mungkin boleh ajar dalam sesi yang lain tentang kematian berlapis, tapi mungkin sesi secara fizikal lebih sesuai lah sebab online ni kalau tak faham lah sebab macam mana nak conteng, macam mana nak tu dia jadi susah. Dia hanya saya boleh ceritakan tentang konsep, at least saya dah seminta selalu untuk malam ni bagi kelas hujung minggu secara online kita ni saya dah explain. Caranya ialah kita cari FSTP dan kita darab, kita bahagi. 14 bagi 2 dapat 7, 38 bagi 2 54, kemudian 1 0 darab angka yang atas ni akan jadi munasakhah. Itulah konsep dia. Dan seterusnya begitulah seterusnya untuk lapis-lapis seterusnya. Oh, ini saya tambah sikit lagi. Soalan tentang pengiraan faraid secara munasakhah sejak akhir-akhir ini adalah soalan wajib bagi calon-calon peguam syar'i bagi wilayah. Ini betul. Selalunya calon peguam syar'i untuk wilayah memang dia ada soalan faraid dan dia memang berlapis. Di wilayah ni kalau nak jadi peguam syar'i, siapa yang dapat markah tinggi, maka dia layak untuk menjadi peguam syar'i tanpa interview. Kalaulah dia dapat markah tu kira cukup makan, dia tak cukup dengan soalan exam saja, dia kena interview. Tapi kalau soalan exam dia tinggi markah, dia sudah tidak perlu interview, dia tu saja layak menjadi peguam syar'i. Tapi kalau kita dapat jawab soalan munasakhah ini dengan cemerlang, selalunya memang markah kita tinggi dan kita tak perlu menduduki interview. Kalau markah kita ngam-ngam je, kena lulus soalan bertulis dan kena lulus interview. Jadi kalau kita soalan bertulis kita dah tinggi sebab kita dapat jawab munasakhah ni. Munasakhah memang ada je dalam soalan kelayakan peguam syar'i wilayah ni. Negeri lain saya tak tahu. Kita akan dapat markah tinggi lah. So kita akan exempted daripada interview. Tapi kalau Selangor memang wajib interview pun. KL dia boleh exempted interview kalau bertulis tu terlalu tinggi. So memang penting lah kalau kita ada ilmu munasakhah ni, insya-Allah bagi yang nak jadi peguam syar'i itu satu bonus lah sebab dia akan dapat markah yang tinggi dalam exam tulis. So memang penting sebab dalam kehidupan kita sehari-hari ni pun selalunya kita memang dah jumpa kes memang berlapis lah. Bila berlapis barulah nak jumpa, barulah nak selesaikan. Memang berlapis, saya pun banyak yang tu 3 lapis, 4 lapis, 5 lapis. Lalu ni macam tu je lah. So saya ingat itu saja untuk perkongsian saya pada malam ini. Terima kasih kepada yang mengikuti pada malam ini. Saya ingat apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu kerana kelemahan saya. Semoga bermanfaat perkongsian pada malam ini untuk
minggu akan datang saya akan masuk kepada tajuk rod, tajuk rod, penyeraan secara rod. Lagilah lagilah pening sikit. Bukan pening maknanya tidak diamalkan dalam mazhab Syafi'i lah. Munasakhat lagi penting lah sebab memang confirm kita kira. Tapi untuk mendapat gambaran umum tentang keseluruhan ilmu faraid, saya sentuh juga tentang pengiraan secara rod pada minggu akan datang lah. So, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.